1941 Piagam Atlantik 1941, yang kedua Melayu Union 1946, dan yang ketiga ni barulah Persekutuan Tanah Melayu 1948. Maksudnya perkara yang berlaku sekarang ada kaitan dengan perkara yang berlaku sebelumnya. Dengan bab 5 ni kita tengok Melayu Union 1946 ditentang oleh orang Melayu, majoriti orang Melayu, dan menyebabkan Melayu Union itu gagal untuk dilaksanakan. So bila Melayu Union itu gagal untuk dilaksanakan, menyebabkan British akan perkenalkan satu lagi sistem pentadbiran yang baru yang memenuhi kehendak majoriti penduduk tempatan di Tanah Melayu, iaitu kita masuk kepada bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, cikgu minta Faris. Ya, saya. Faris. Dah. Soalan yang pertama. Yes. Pada 25 Julai 1946, Jawatan Kuasa Kerja ditubuhkan untuk membincangkan asas penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apakah maksud persekutuan? Maksud persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran kerajaan. Persekutuan dibahagikan kepada dua, rakyat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey. Gabungan negeri-negeri di bawah satu pentadbiran pusat, dan yang kedua gabungan pentadbiran pentadbiran terdiri daripada dua pentadbiran, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran negeri. Kejap. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B, cikgu minta Erin. Jelaskan cadangan yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Kerja Persekutuan Tanah Melayu. Antara cadangan yang dikemukakan oleh Jawatan Kuasa Kerja Persekutuan Tanah Melayu ialah menyatukan dan Raja-Raja Melayu. Seterusnya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain. Akhir sekali mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey, dah Erin? Ada lagi tak? Dah, cikgu. Okey, so sekarang ni kelas awak boleh ambil daripada muka surat 127. Dia ada 5 kat situ, cuma dia nak 4. Satukan semua negeri Melayu dalam satu pentadbiran dan 2 negeri selat. Kedua, pulihkan kedudukan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. 3, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. 4, tubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Dan yang kelima, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C, cikgu minta Nabila Lima Khaldun. Jelaskan kebaikan sistem kerajaan persekutuan yang diamalkan di negara kita. Antara kebaikan sistem kerajaan persekutuan yang diamalkan di negara kita ialah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Selain itu, kerjasama antara kaum terpelihara. Seterusnya, kedudukan istimewa orang Melayu terjaga. Akhir sekali, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk. Okey, tengok Dah, jawab. cikgu. Ya. Sekejap Nabila, soalan tu dia minta kebaikan sistem kerajaan persekutuan. Okey, sekarang ni dia minta kebaikan sistem kerajaan persekutuan. So, kerajaan persekutuan ni kita balik kepada definisi penyatuan pentadbiran ataupun semua negeri bersatu di bawah satu pentadbiran pusat. So, sekarang dia minta apa kebaikan sistem persekutuan.
Okey, ingat kalau dia ada beberapa sistem pentadbiran, sama ada sistem persekutuan ataupun kita lihat sistem autonomi. Okey, sistem autonomi, satu wilayah menjalankan pentadbiran berasingan daripada kerajaan pusat. Tapi untuk soalan C ni diminta kerajaan persekutuan. So, apa kelebihan sistem kerajaan persekutuan? Apa kelebihan bila pentadbiran negeri ni diletakkan di bawah satu pentadbiran pusat? Itu maksud soalan. Okay, Nabila, cuba betulkan jawapan awak. Nabila, Ya, saya. cuba betulkan jawapan balik. Tadi cikgu sebut, kebaikan bila kita buat semua negeri ini, pentadbiran yang meletakkan semua negeri di bawah satu pentadbiran yang sama. Apa kebaikan yang akan diperoleh oleh negara? Memajukan ekonomi. Memajukan ekonomi, satu. Yang kedua, Banyak tenaga kerja. banyak. Kenapa dia banyak tenaga kerja? Sebab ramai. Sebab, Sebab banyak pekerja. okey lagi. Baru dua. Kejap cikgu. Melaraskan sistem pentadbiran ni. Macam mana Amy? Selaraskan sistem pentadbiran. Okey, boleh. Itu daripada aspek politik. Menyelaraskan sistem pentadbiran. Pentadbiran negeri itu seragam di bawah satu pentadbiran yang sama. Okey, ada lagi yang lain? Menambah peluang pekerjaan cikgu. Menambah, Peluang pekerjaan. boleh. Menambah peluang pekerjaan bila diselaraskan dasar ekonomi, maksudnya peluang pekerjaan pun akan bertambah. Okey. Ada jawapan lagi? Yang lain? Nabila, ada lagi? Tu je cikgu. Okey, kita tengok. Cikgu, kalau Amy. pendidikan kan melahirkan lebih ramai individu pendidikan. Okey, kalau macam tu kita boleh letak melahirkan tenaga mahir yang ramai. Okey, melahirkan tenaga yang ramai, tenaga mahir yang ramai, ataupun melahirkan ramai pemimpin yang bijak lah. Ataupun juga kita boleh ubah melahirkan rakyat yang mempunyai minda kelas pertama. Okay, sebab pendidikan tu seragam. So bila seragam, semua orang daripada setiap negeri mendapat peluang untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Okay, itu kita kena ingat kebaikan sistem kerajaan persekutuan. Okay, yang ini adalah kebat terbuka. So kebat terbuka, awak kena faham apa yang diminta dalam soalan. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 2, soalan 2A. Soalan 2A, cikgu minta Alif 5 sinar. Jawatan kuasa kerja yang merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tidak disenangi oleh golongan nasionalisme Melayu radikal dan golongan bukan Melayu. Namakan dua tokoh nasionalisme Melayu radikal. Aziz Ishak dengan Abdul Samad Ismail. Okey, Aziz Ishak dengan Abdul Samad Ismail. Okey, ada dekat paparan yang cikgu share ni, ada 5 orang yang awak boleh masukkan. Okey, Muhammad Elmi, Ahmad Bestamam, Aziz Ishak, Abdul Samad Ismail, Abu Bakar Al-Bakir. Aziz Ishak yang gambar tengah tu adalah adik kepada Yusof Ishak yang merupakan Presiden Singapura yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi soalan B. Soalan B. Okey, soalan B cikgu minta Airil. Cikgu. Soalan B.
Jelaskan alasan golongan tersebut tidak senang hati terhadap jawatan kuasa kerja tidak melibatkan golongan radikal dalam perbincangan. Okey, satu. Yang kedua, Melayu Union melakukan perbincangan dengan British secara tertutup. Okey, kedua. Yang ketiga, golongan bukan Melayu dan Melayu radikal bergabung mengemukakan perlembagaan rakyat namun ditentang oleh British, sedangkan perjanjian persekutuan Tanah Melayu diterima. Okey, tiga. Okey, sekarang ni jawapan kat markah kat situ 4 markah. Dia awak boleh ambil dekat muka surat yang sama, iaitu muka surat 128. Okey, 128 ni kita tengok kalau nasionalis Melayu radikal. Yang pertama, kenapa golongan tersebut tidak senang hati terhadap jawatan kuasa kerja? Sebab perundingan secara tertutup, British mengadakan perundingan secara tertutup dengan UMNO, maksudnya tidak. Yang kedua, pihak British mengetepikan PKMM daripada jawatan kuasa kerja tersebut. Okay, itu daripada golongan Melayu radikal. Golongan gabungan putera dengan MCJA pula. Yang ketiga adalah golongan ini menganggap British tunduk pada tuntutan UMNO. Okay, lepas tu yang keempat mereka beranggapan penubuhan jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Tidak demokratik ni maksudnya tidak mendapatkan pandangan daripada semua pihak. Okay, keempat-empat ni awak boleh masukkan untuk soalan B. Okay, seterusnya kita pergi soalan C. Cikgu. Yes. Yang sebab yang jawatan kuasa kerja tidak mempunyai wakil bukan Melayu tu. Itu sebenarnya boleh juga tu, boleh terima sebab itu bawah ni, jawatan kuasa kerja ini tidak demokratik. Macam cikgu cakap tadi, dia tidak melibatkan semua orang semua pihak yang berkepentingan dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuklah tidak melibatkan orang bukan Melayu. Boleh, Rai? Boleh tu. Okay. Alright, seterusnya kita pergi soalan C. Soalan C, cikgu minta Syafiq, soalan C. Berikut adalah ucapan Timbalan Menteri Malaysia 1970 hingga 1973. Bahawa sekalipun kemerdekaan telah dicapai oleh golongan moderat, tetapi sejarah membuktikan bahawa golongan nasionalis radikal juga telah memberikan sumbangan terhadap tercapainya kemerdekaan. Berikan komen anda terhadap sumbangan nasionalis Melayu radikal dalam perjuangan kemerdekaan negara. Ialah memperjuangkan pembelaan terhadap keadilan. Satu. Okay, satu. Selain itu, PKMM menubuhkan cawangan di seluruh Perak, Hulu Langat, semua tu. Okey. Seterusnya, membebaskan tanah air daripada penjajahan. Okey. Air sekali menyebarkan idea nasionalisme kepada masyarakat tempatan seperti dalam akhbar Suara Rakyat. Okey. Jawapan Syafiq bagi tu betul. Kelas. Sekarang ni kita tengok untuk soalan C, dia cakap berikan komen anda terhadap sumbangan nasionalis golongan Melayu radikal dalam perjuangan kemerdekaan negara. So sekarang ni, ini adalah kebat tertutup. So kebat tertutup yang jawapan ni awak boleh ambil pada muka surat 129. Seperti dalam paparan ni. Okay, 129 kita lihat, dia akan bagi tahu apa tindakan ataupun apa sumbangan golongan Melayu radikal dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay. Sekarang kita tengok daripada perenggan pertama, membebaskan tanah air daripada penjajahan, sampailah dicakap enggan berkompromi dengan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, memperjuangkan hak semua kaum dalam sebuah negara dan memberi penekanan kepada kebebasan hak suara, berhimpun dan menerbitkan akhbar. Okay, kalau nak masukkan suara rakyat tu pun tak ada masalah. Perenggan yang ketiga, menubuhkan cawangan di seluruh negeri Perak, Hulu Langat, Selangor dan Temerloh Pahang. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan. Okay.
keempat-empat perenggan tu boleh masukkan, ambil dia punya key point, ayat penting dia untuk menjawab soalan 2C. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 3A. Soalan 3A, saya minta Raimi 5 kaldun. Gabungan Nasionalis Radikal Putera AMCJA telah mencadangkan Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apakah maksud nasionalisme radikal dalam konteks sejarah negara kita? Nasionalisme radikal dalam konteks sejarah negara kita ialah keberontakan mereka menentang British secara terbuka. Lepas tu mereka membangkitkan perasaan anti-British dalam penulisan. Lepas tu Ahmad Bostoman dalam bukunya Testament Politik menyatakan secara tegas bahawa mereka penjajah British kerana British menindas golongan ini. Okey. Ada lagi Raimi? Tak ada. Okey, jawapan untuk 3A tu, bila dia cakap definisi untuk apakah maksud nasionalisme radikal dalam konteks sejarah, so kita boleh ambil pada info maklumat tu, satu perenggan tu sebenarnya untuk menjawab soalan 3A. Okey, walaupun kita lihat yang lain tu lebih daripada contoh, dia lebih kurang macam konsep lah, konsep nasionalisme radikal. So yang awal kita akan mulakan dengan definisi, kemudian dia bagi contoh dan sokongan kenyataan daripada Ahmad Bostoman. Okay. Yang seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan B, cikgu minta Putri. Jelaskan cadangan putera AMCJA dalam Perlembagaan Rakyat. Antara cadangan putera AMCJA dalam Perlembagaan Rakyat ialah kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal di tanah Melayu. Selain itu, pertahanan dan hal ehwal luar negeri. Hal ini demikian kerana hal ehwal luar negeri dan pertahanan menjadi tanggungjawab bersama Kerajaan Tanah Melayu dan Kerajaan British. Seterusnya, syarat kewarganegaraan Tanah Melayu. Oleh itu, kewarganegaraan yang sama bagi semua orang yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal tetap dan sanggup mencurahkan kesetiaan tidak berbelah bagi. Di samping itu, Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Hal ini disebabkan oleh Raja-Raja Melayu yang bertanggungjawab kepada rakyat dan menerima nasihat melalui majlis mesyuarat. Akhir sekali, kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Perhatian khas hendaklah diberikan kepada kemajuan politik dan ekonomi orang Melayu. Okey. Jawapan tu awak boleh ambil pada muka surat 130, cadangan putera dengan cadangan MCJA. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okay, soalan C, cikgu minta Umi. Umi ada tak? Okey, Faika. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh parti pembangkang dalam pembangunan negara kita? Peranan yang boleh dimainkan oleh parti pembangkang dalam pembangunan negara kita ialah bekerjasama dengan parti-parti politik untuk meningkatkan ekonomi negara seperti memperbanyak peluang pekerjaan di kawasan pendalaman. Selain itu, menyuarakan suara rakyat atau pengundi yang memilih mereka ke Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, Faika, kejap. Okey, jawapan pertama tadi, menyediakan peluang pekerjaan kan? Okey. Kena ingat, pembangkang, dia tidak ada kuasa dalam pentadbiran. Okey, dia hanya, jawapan yang kedua Faika tadi betul, tepat. Cuma kena ingat, pembangkang dia tak ada kuasa dalam pentadbiran. So, kita terlihat, dia hanya berfungsi sebagai semak imbang ataupun macam dia macam check and balance lah. Check and balance ni maksudnya kalau sekarang ni PN yang berkuasa, pembangkang akan menilai tindakan yang dirancang oleh kerajaan PN. Itu fungsi pembangkang. Okay, kalau tiba-tiba bertukar nanti dia tukar pula function. Siapa jadi pembangkang?
tugas dia akan meneliti cadangan yang dikemuka, cadangan ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Itu fungsi kerajaan. Okay, maksudnya jawapan Kak Ika pertama tadi kurang tepat. Yang kedua tu tepat. Lepas tu yang ketiga? Seterusnya, menjunjung atau menyokong demokrasi untuk kepentingan rakyat biasa. Okay, boleh. Samping- Menjunjung ataupun menyokong demokrasi. Di samping itu, pembangkang perlu menegakkan keadilan bagi mengelakkan penyalahgunaan kuasa yang dimiliki. Menegakkan keadilan tu macam mana? Macam dia nak apa yang dia punya apa tu? Bersuara. Macam mana, Rai? Bersuara kat Dewan Rakyat. Okey, bersuara dekat Dewan Rakyat tadi. Faika dah masukkan pada poin yang kedua kan, Faika? Ha. Menegakkan keadilan. Okey, kita bincang sama soalan ni. Soalan ni dia agak tricky, dia sekebat terbuka. So awak kena faham dulu, kebat terbuka untuk soalan ni adalah dia tanya apa fungsi pembangkang. Fungsi pembangkang macam cikgu cakap tadi, awak kena faham dia tak ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa, apa yang dia boleh buat, dia akan membuat set makan terhadap dasar-dasar kerajaan. So tadi maksudnya dia akan menjadi penyemak kepada dasar-dasar kerajaan. Yang kedua tadi boleh ambil pada jawapan Faika, memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat di Dewan Rakyat ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Okey, yang ketiga tadi Faika? Pembangkang perlu menegakkan keadilan tu. Yang ketiga? Justru itu memperbaiki dasar kerajaan yang lemah bagi menguatkan dasar kerajaan yang dibina. Okey. Memperbaiki ataupun meneliti lah. Okay, dia tak boleh memperbaiki. Kalau memperbaiki ni kerajaan yang boleh memperbaiki. Sebab kerajaan tadi yang cikgu cakap, kerajaan ada kuasa. So dia akan meneliti dasar-dasar kerajaan. Okay, yang lain, pembangkang boleh berfungsi dalam menyokong asas-asas demokrasi yang dipertahankan dalam perlembagaan. Okay, itu untuk soalan bagi jawapan C. Cuma awak kena ingat keyword dia adalah kena faham dulu pembangkang ni apa. Pembangkang adalah pihak yang mengkritik dasar-dasar kerajaan. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan 4A. Soalan 4A ada Wia? Jelaskan sebab surat tersebut. Berikut adalah petikan surat bantahan Sultan Perak pada Parlimen British. Jelaskan sebab surat tersebut ditulis. Antara sebab surat ditulis ialah untuk membantah Malayan Union. Selain itu untuk menjelaskan kepada Sir Edwin James agar British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Okey. Surat 132. Okey. Muka surat 132 boleh ambil daripada muka surat 132 sebab-sebab surat tu ditulis. Okey, kenyataan tu ada pada perenggan yang terakhir. Okey, tiada seorang pun yang dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh-gapah dalam menentukan nasib suatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan oleh sebab saya dipaksa. Okey, oleh sebab saya dipaksa ni kena ingat ini peristiwa di mana Harry Michael telah memaksa Raja-Raja Melayu untuk menandatangani persetujuan terhadap isu Malayan Union. Itu pun boleh masukkan dalam jawapan untuk 4A. Okay. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan butir di dalam Malayan Union. Ini jawapan Adawiyah tadi membantah pelaksanaan Malayan Union. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B, cikgu minta Alia. Alia Lima Khaldun. 4B ya cikgu. 4B. Ya. Apakah kesan daripada surat tersebut? Antara kesan daripada surat itu ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk. Okey. Persekutuan Tanah Melayu 19. Yang kedua?
status Raja-Raja Melayu dengan orang Melayu dikembalikan. Okey, kuasa Raja Melayu dikembalikan. Okey, yang ketiga. Menyedarkan British bahawa Melayan Union ditolak oleh penduduk dan segenap lapisan. Okey, menyedarkan British bahawa Melayu Union ditolak oleh keseluruhan rakyat ataupun orang Melayu. Dan yang terakhir. Itu je cikgu. Okey, yang terakhir adalah tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 lah. Okey, surat tu akhirnya membawa kepada tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Sama lah dengan Okey, persekutuan soalan C. Apa, Lia? ni yang Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk tu cikgu. Okey. Sekejap. Kita tengok balik jawapan Alia tadi. Pertama tadi Alia apa? Ni Persekutuan Tanah Melayu 1948 terbentuk. Okey, betul lah. Dia bentuk. Kedua. Status Raja-Raja Melayu dengan orang Melayu dikembalikan. Status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Okey. Jawapan Alia yang kedua ni, dia ada dua jawapan. Kuasa Raja Melayu dikembalikan. Status quo orang Melayu dipertahankan. Okey, maksudnya yang status quo tu ketiga. Yang keempat. Menyedarkan British bahawa Melayan Union ditolak. Okey, menyedarkan orang Melayu, menyedarkan Britain bahawa Melayu Union ditolak oleh orang tempatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, cikgu minta Raihan. Cara Raja-Raja Melayu menyatakan bantahan ini mendapat perhatian dan simpati daripada pentadbiran British. Berikan rumusan anda. Pertama, Raja-Raja Melayu telah mengadakan rundingan bersama UMNO dan British. Okey, mengadakan rundingan. Yang kedua. Selain itu, orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan UMNO berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union. Okey, gabungan bersama dengan Cendekiawan Melayu membantah pelaksanaan Malayan Union. Okey, yang seterusnya. Seterusnya, Sultan Perak sebagai jurucakap Raja-Raja Melayu menjelaskan kepada Sir Edward John agar mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Okey, ada lagi? Akhir sekali, Raja-Raja Melayu tidak menggunakan kekerasan. Okey, akhir sekali Raja-Raja Melayu tidak menggunakan kekerasan. Okey, kita tengok jawapan Rai tu. Rai, fakta pertama, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga tu satu perenggan kan Rai? Okey, yang terakhir tu barulah perenggan ayat yang berbeza. Ayat yang tidak ada kaitan dengan tiga ayat yang pertama. Okey, kita tengok soalan ni minta beri rumusan anda. So sebenarnya soalan ni minta kita terangkan kaedah-kaedah perjuangan Raja-Raja Melayu dalam mendapatkan dalam menangguh Melayu Union. So tadi tiga je dia boleh jawab antara kita bagi empat-empat kaedah Raja-Raja Melayu laksanakan macam yang tiga yang awal tadi yang Rai bagi tu, ataupun juga kita bagi fakta huraian 2, contoh 1, inference 1. Okay, sebab ni adalah kebat tertutup. Kebat tertutup kita boleh bagi sama ada fakta sahaja ataupun fakta huraian 2, contoh 1, inference 1. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 5. Soalan 5A. Cikgu minta Azwa Nabila. Azwa. Apakah faktor yang membawa British menandatangani cikgu? Okey. Apakah faktor yang membawa British menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Alright. Jawapan dia.
Faktor yang membawa British menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey. Dan itu cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO. Okey. Akhir sekali sokongan pentadbiran British. Okey, ada lagi? Sokongan pentadbir British. Okey, ada lagi tak? Di bawah 3 tu. Tak ada. Okey, kita tengok. Saya buat 3 je. Okey, soalan ni dekat situ 4 markah. 4 markah ingat minima untuk pusingan pertama 4 ayat. So dekat sini walaupun ada 3 fakta, 3 subtopik, kita mula dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, dan yang ketiga sokongan pentadbir British. Awak boleh ambil contoh pada setiap subtopik, setiap fakta tadi. Ataupun awak ambil satu poin, ambil dia punya huraian dan contoh untuk memenuhi kita dapatkan minima 4 ayat. Okay, untuk soalan 5A. Okay, seterusnya bagi soalan B. Soalan B, Faiz. Faiz soalan B. Jelaskan isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Cikgu nak baca fakta. Fakta saja. Antara isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah pentadbiran. Selain itu, kuasa Raja-Raja Melayu. Akhir sekali perundangan. Okey, ada lagi? Tak ada cikgu. Okey, untuk ingat kalau untuk fakta, dia pastikan ayat tu tak tergantung. Maksudnya, betul soalan tu minta antara ciri-ciri faktor yang membawa ke antara isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah pentadbiran. Tapi kita kena mungkin awak masukkan dekat huraian kot Faiz. Cikgu ada huraian. Okey. Masuk kat situ daripada aspek pentadbiran, persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Okey, kat situ boleh. Sejak situ dia jadi fakta lah. Okay, yang cikgu sebut tadi fakta. Kalau kuasa Raja Melayu tadi, sebuah majlis Raja Melayu dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara yang tertentu. Okay, dia tidak boleh kita berhenti pentadbiran saja. Pentadbiran dia jadi tak lengkap lah. Dia jadi paling banyak penanda akan bagi setengah markah je. Okay. So kalau awak betul satu je setengah markah, so nanti markah untuk soalan B hanya dapat 1 sebab dia akan bundarkan. Tapi kalau awak dapat, awak bagi pentadbiran, stop, lepas tu seterusnya kuasa Raja-Raja Melayu. Okay, dia jadi setengah-setengah, dia jadi 1 markah. Dia tak akan jadi 2 markah. Okay. Sebab tu berhati-hati bila fakta dia perlukan ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap tu ayat yang ada dia punya struktur ayat yang lengkap lah, maksudnya lebih panjang. Okay, kita menunjukkan ayat tu merupakan fakta, jawapan terus bagi soalan yang ditanya. Okay. Dan seterusnya pada soalan C. Soalan C, cikgu minta Arsyad. Arsyad. Syafiq, Arsyad mana? Okey, Fazira. Soalan C. Ya, cikgu. Okey. Syafiq ni sebelah. Okey, Arsyad ada. Soalan nombor apa, cikgu? Soalan 5C. Arsyad ada cikgu. Tadi dia jawab cakap ada. Okey. Arsyad 5C. Apakah kalau ada kuasa kerja ditubuhkan? Jadi 5C.
Mesti. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya mempertahankan identiti negara dan bangsa Melayu. Buktikan. Jawapannya antaranya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengembalikan kedudukan Raja Melayu. Sebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan fakta je. Okey dah. Semangat lah. Okey, lagi? Lain tu, selain tu. Selain aku tu. Lain jadi bunyi juga tu. Batal-batal. Lagi fakta je. okey mana? Cadangan di mana ya? Ni okey. Hubungan timbalan Mana tu? Nama? Kuasa. Ya. timbalan timbal balik mewujudkan persalahan dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Okey, ada lagi? Ada akhir sekali undang-undang digunakan untuk menguruskan kerajaan dan melindungi rakyat. Menguruskan. Okey, ada lagi Chat? Tak ada cikgu. Okey, kelas, untuk soalan ni awak kena jelas. Sekarang ni dia cakap Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya mempertahankan identiti negara dan bangsa Melayu. Okey, so sekarang awak gariskan identiti negara dan bangsa Melayu. So sekarang dia soalan tu khusus, dia minta berkaitan dengan identiti negara dengan bangsa Melayu. So identiti negara merujuk kepada satu kawasan yang ditentukan oleh sempadan dan satu bangsa. Bangsa tu maksudnya merujuk kepada masyarakat yang betul-betul dalam bahasa yang sama, mempunyai budaya yang sama. Okay, so sekarang ni kita tengok apa yang boleh kita masukkan. Sebab soalan ni dia cakap PTM 1948 berjaya mempertahankan identiti negara. So, isi kandungan PTM 1948 kita tak boleh masukkan semua. Kita boleh masukkan sebahagian saja yang menunjukkan betul-betul ada identiti negara dan bangsa Melayu. Okay, so sekarang kita lihat pada pentadbiran. Okay, kalau pentadbiran dia kita tak boleh letak disebabkan pentadbiran ni semuanya berkaitan dengan ada unsur orang luar dalam pentadbiran. Okay. Yang seterusnya, yang kedua, kuasa Raja-Raja Melayu. Kuasa Raja-Raja Melayu boleh disebabkan satu, kita tengok sebuah majlis Raja-Raja dibentuk untuk membolehkan Raja Melayu memberi pandangan dalam perkara yang tertentu. Okay. Yang kedua, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri. Okay. Perundangan kita lihat dia ada kaitan dengan rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Okey. Yang lain, kita lihat juga pada kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang berkaitan hanyalah rakyat raja. Okey, kita tengok rakyat raja adalah penduduk mereka yang telah serasi dan memahami adat resam dan betul-betul bahasa setempat. Okey. Yang ni kita boleh masukkan pada soalan C.
Okay, sebab soalan C dikaitkan dengan identiti negara dan juga bangsa Melayu. Awak boleh juga letak, bila dia cakap kat situ bahasa tempatan adalah penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Okay, untuk bagi menjawab soalan 5C. Okay, walaupun soalan dia minta peranan Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dia fokuskan kat situ adalah untuk identiti negara dan bangsa Melayu. Okay, itu adalah soalan kebat tertutup. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan adjektif. Soalan adjektif yang pertama, Fitri. Pada 25 Julai 1946, satu jawatan kuasa kerja ditubuhkan bagi meraka perjanjian baru menggantikan Malayan Union. Apakah cadangan jawatan kuasa kerja tersebut? Mengenakan syarat kewarganegaraan, memulihkan kedudukan Raja-Raja Melayu. C. 2, 3. Okey, jawapan dia C, 2 dan 3. Okey, soalan nombor 2, Azul Nabiha. Azul Nabiha. Ya, cikgu. Soalan nombor 2. Raja-Raja Melayu menuntut British. Raja-Raja Melayu menuntut British membentuk kerajaan persekutuan. Apakah maksud persekutuan? Okey, jawapan dia. D, cikgu. Gabungan beberapa buah negeri. Okey, jawapan dia dadu, gabungan beberapa buah negeri. Okey, soalan 3, Natasha. Ya, cikgu. Soalan 3. Putra AMCJA telah bergabung dan menentang jawatan kuasa kerja 1946. Apakah alasan penentangan tersebut? Jawapan dia C. Tiada wakil bukan Melayu. Okey, jawapan dia C, tiada wakil bukan Melayu. Okey, seterusnya soalan 4. Soalan 4, Umi. Umi ada tak, Umi? Fazira. Putera AMCJA mengeluarkan Perlembagaan Rakyat. Apakah kandungan Perlembagaan Rakyat tersebut? Latar belakang warna bendera kuning dan merah, tanah Melayu disatukan dengan Singapura, kewarganegaraan Melaya dinamakan Melayu, tiada hak keistimewaan kepada orang Melayu. Jawapan dia C, 2 dan 3. Okey, jawapan dia C, 2 dan 3. Okey, soalan 5. Soalan 5, Syugan. Putra AMCJ mengisytiharkan hari Hartal Si Melaya apabila British menolak Perlembagaan Rakyat. Apakah maksud Hartal? Menghentikan semua kegiatan ekonomi. Okey, jawapan dadu, menghentikan semua kegiatan ekonomi. Okey, Izzat. Soalan yang seterusnya, soalan 6. Saifuddin, soalan 6. Pada 1 Februari 1948, PTM telah ditubuhkan secara rasmi. Apakah faktor penubuhan PTM 1948? B. Penentangan orang Melayu. Okey, jawapan dia bola, penentangan orang Melayu. Mira, soalan nombor 7. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu melalui Piagam Atlantik menyarankan kuasa besar melaksanakan dasar dekolonisasi. Apakah maksud dekolonisasi? A. Proses ke arah berkerajaan sendiri. Okey, A, proses ke arah berkerajaan sendiri. Okey, Imran, soalan 8. Apakah British menindas golongan nasionalisme Melayu radikal? Jawapan dia C, menentang British secara terbuka. Okey, C, menentang British secara terbuka. Ain, soalan nombor 9. Cikgu, sekejap Soalan nombor 9. Pasangan manakah yang membaca tentang perbezaan Perlembagaan Rakyat dengan PTM 1948? A, cikgu.
Tanah Melayu dengan Singapura disatukan, gabungan 9 buah NMM dan 2 buah NMS. Okey, soalan 9 ayam, Perlembagaan Rakyat PTM 1948. Okey, soalan 10 Izzat. Izzat, soalan 10. Maklumat berikut berkaitan kewarganegaraan. Orang Melayu dan orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Apakah X? B. Rakyat raja. Okey, 10 bola rakyat raja. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 11, Aimi. Pernyataan berikut yang manakah alasan munasabah orang Melayu menerima PTM 1948? A. Kerakyatan Jusoli diiktirafkan. Soalan. Okey, 11. Okey, pernyataan berikut yang manakah alasan munasabah orang Melayu menerima PTM 1948? Okey, so sekarang jawapan dia kita lihat kerakyatan Jusoli. Kerakyatan yang manakah alasan? Dia cakap alasan munasabah orang Melayu. Okey, yang kalau kerakyatan Jusoli diiktiraf tu, itu alasan munasabah orang bukan Melayu. So sekarang untuk soalan 11 sebenarnya dia cakap kenapa orang Melayu terima PTM 1948. Okey, so kat situ orang Melayu mesti berkait dengan kepentingan orang Melayu, iaitu kalau kita tengok jawapan dia adalah C. Okey, kuasa Raja-Raja Melayu dikembalikan. Okey, kenapa bukan B, kenapa bukan D? Tanah Melayu mencapai kemerdekaan bukan sebab 1948 barulah proses awal untuk kemerdekaan. Dia bukan mencapai kemerdekaan. D, Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Raja Melayu pun bukan sebab PTM 1948 kerajaan tu diketuai oleh Persekutuan Tinggi British. Okey. Soalan 12. Soalan 12 cikgu minta Faris. Soalan 12. Apakah kesan perubahan PTM 1948 kepada orang bukan Melayu? C. Mendapat kewarganegaraan. Okey, C. Mendapat kewarganegaraan. Okey, Syarul 13. Hmm, 13. Apakah jawatan kuasa hubungan antara kaum ditubuhkan? Bola, melahirkan persefahaman kaum. Okey, jawapan di bola melahirkan persefahaman kaum. Okey, next 14. Okey, 14 cikgu minta Erin 14. Berikut adalah kandungan PTM 1948. PTM 1948 buka ruang kepada orang Melayu bukan warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Apakah nilai sesuai dikaitkan dengan situasi tersebut? D. Toleransi. Okey, dadu toleransi. Next, soalan 15. Soalan 15. Faika. Jadual menunjukkan perubahan taraf kedudukan PTM. Apakah taraf Kerajaan Tanah Melayu di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1948? B. Negeri Naungan. Okey, B. Negeri Naungan. Okey, 16. Faiz. Berikut adalah pegawai British yang menyokong perjuangan Melayu. Sir Edward John, Malcolm MacDonald, Sir Rutherford. Apakah kesan sokongan pentadbir British tersebut? D. Membawa penubuhan PTM. Okey, dadu membawa penubuhan PTM. Okey, 17. Raimi Makaldun. 17. Raimi. Pasangan yang manakah menunjukkan perbezaan gagasan Malayan Union dengan PTM 1948? Pada B, Malayan Union diketuai oleh Gubernur British Malayan Union. B,
PTM 1948, PTM diketuai oleh Pesuruhanjaya Tinggi British. Okey, jawapan dia bola. Seterusnya 18 Putri. Pada 27 Mei 1946, Malcolm McDonald, Governor Jeneral Malayan Union telah bertemu dengan Raja-Raja Melayu di Kuala Kangsar, Perak. Apakah tuntutan Raja-Raja Melayu dalam pertemuan tersebut? A. Penubuhan Persekutuan Bertaraf Naungan. Okey, A. Ayam, penubuhan Persekutuan Bertaraf Naungan. Okey, next. Nabila, soalan 19. Kejap cikgu. Berikut isi kandungan surat yang dibacakan di Parlimen British. Tiada seorang pun yang dapat menahan berduka atau terhadap perbuatan tergopoh-gopoh dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Apakah perbuatan tergopoh-gopoh tersebut? C. Pengenalan Malayan Union. Okey, C. Pengenalan Malayan Union. Okey, 20. Cikgu minta Alif 20. Apakah manfaat yang diperolehi oleh orang Melayu hasil pembentukan PTM 1948? Pada C. Mengiktiraf kedudukan istimewa. Okey, C. Mengiktiraf kedudukan istimewa ataupun status quo. Okey, 21. Airil. Airil. Alia, soalan 21 Alia. Cikgu. Berikut adalah satu bentuk kewarganegaraan dalam PTM 1948. Rakyat British. Siapakah yang layak mendapat kewarganegaraan dalam kategori tersebut? Rakyat British lahir di Melaka atau Pulau Pinang. Okey, jawapan dia A. Rakyat British yang lahir di Melaka ataupun Pulau Pinang. Okey, 22. Raihan, 22. Berikut adalah berikut kumpulan manakah yang layak mendapat kewarganegaraan secara pendaftaran dalam PTM 1948. Jawapan dia lahir dan bermasukin PTM 15 tahun daripada tempoh 20 tahun permohonannya A. Okey, lahir bermasukin PTM 15 tahun daripada tempoh 20 tahun permohonannya. Okey, jawapan dia A. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 23. Azwa Nabila. Berikut adalah dua wakil Parlimen British yang dihantar ke Tanah Melayu. Apakah tujuan wakil Parlimen tersebut dihantar? A. Merangka perjanjian. Okey, tengok balik. Berikut adalah dua orang wakil Parlimen British yang dihantar ke Tanah Melayu. Okey, dua orang Parlimen. Dua orang Parlimen ni dia adalah orang yang sebenarnya meninjau bantahan terhadap Malayan Union. Okey, dia bukan merangka sebab dia ahli Parlimen. Ahli Parlimen maksudnya orang yang bertanggungjawab di kawasan dia sendiri dekat Britain, bukan di kawasan jajahan. Okey, sebab tu kita tengok dia sebenarnya adalah orang yang meninjau, melihat bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union tu sendiri. Okey, 24. Ain 24. Ain pergi tandas. Okey, Sugan 24. Kerana menunjukkan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam perubahan PTM 1948 menghentikan Malayan Union. Apakah perumpamaan yang sesuai untuk merumuskan perkara tersebut?
Aur dan tebing. Aur dengan Tebing. okey. Kita tengok aur dengan tebing ni maksudnya hubungan yang sangat rapat. Dia sama juga isi dengan kuku. Okey. Tapi kita tengok wakil British, wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil UMNO ni, okey, logik kalau wakil Raja Melayu ni dengan UMNO ni dia rapat. Tetapi Raja-Raja Melayu tak rapat dengan British. Sama juga dengan UMNO tak rapat dengan British. Cuma dia berunding sahaja. Okey. Tetapi dia cakap teks tu dia beritahu pelibatan semua lapisan masyarakat dalam penubuhan PTM 1948 menggantikan Man Union. Okey. So sekarang ni jawatankuasa tu jawatankuasa wakil British, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil UMNO. So sekarang mereka ni akan berbincang. Okey, so kata kunci awal dia berbincang. So kita tengok dekat perumpamaan tu yang mana berkaitan dengan berbincang adalah D, muafakat membawa berkat. Okey, muafakat tu sendiri adalah persetujuan dalam perbincangan. Okey, yang seterusnya soalan terakhir 25. 25 Syafiq. Cikgu. Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka jalan ke arah perpaduan dan bekerjasama antara kaum. Apakah buktinya? D. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey, jawapan dia D. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okey, selesai untuk perbincangan bab 5. Okey, kelas cikgu ingatkan lagi sekali. Kita tinggal lagi 5 bab. So, pastikan awak kemas kini balik daripada tingkatan 5 hingga tingkatan 4 latihan kita dah buat sebelum ni. So, nanti bila masuk awal bulan 10, kalau ikutkan daripada yang Menteri Pendidikan cakap tadi, so cikgu akan kutip buku kerja dengan latihan-latihan esei awak. Okey, maksudnya awak jangan tunggu awal bulan 10 baru nak siapkan. Okey, sebelum kita tamatkan, cikgu buka soalan berkaitan dengan tajuk bab 5 tingkatan 4. Ada sebarang soalan? Cikgu. Sebab pembatalan darurat itu tu ke sebab PM nak letak jawatan lah. Macam mana Rai, soalan dia Rai? Senin lepas ni kan, dah umum batal darurat ordinan. Okey. Lepas tu ada orang kata tu ni macam dah haka